اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar. Wal izzatu lillahi wal rasul min Allahumma ghnina bihalalin an haramin min siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazaimitaka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasukru ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita, sambungan semalam untuk surau malam ni, surau Pak Man Kasawari.
Apartmen Kasawari, Taman Balakong, insyaAllah, Taman Ihsan Balakong, insyaAllah, Seri Kembangan. Mohon sahabat-sahabat di Apartmen Kasawari sharekan dengan sahabat-sahabat lain, insyaAllah. Mohon, mudah-mudahan diberkati semua. Kita baca kitab series untuk PKP lockdown ni. Kita tak baca kitab biasa, nanti dah off lockdown, dah tak ada lockdown, baru kita masuk kitab sebenarnya, insyaAllah. Sama-sama share. Masih lagi kita baca terus sambungan semalam, iaitu tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Bukan nak tafsir, kita baca tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Kita selongkar sikit atau kita bedah sikit, insyaAllah. Ayat surah Al-Fatihah masih lagi dalam basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, insyaAllah. Siapa yang ada buku kitab muka surat 23 tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, tafsir Al-Fatihah, insyaAllah. Itu lagi berkat kita mula dengan surah Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Insya-Allah. Masuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tafsiran Tuan Guru. Ar-Rahman dan Al-Rahim dari segi bahasa. Al-Rahman dan Al-Rahim dari segi bahasanya. Rahman diambil daripada perkataan Ra Ha Mim, ya, Ra Ha Mim. Ar-Rahim juga begitu, diambil dengan perkataan Ra Ha Mim. Kedua-dua perkataan ini pecahan dari perkataan asalnya rahmat. Rahmat. Perkataan rahmat ini adalah perkataan Arab yang telah dimelayukan. Perkataan rahmat adalah perkataan Arab yang telah dimelayukan. Ya Allah, ya Tuhanku, kumpullah rahmat daripadamu. Rahmat ini kalau kita bubuh makna Melayu, orang panggil kesan belas. Apabila kita berkata Rabbil firli, wahai Tuhan, ampun dosa aku ini. Kemudian warhamni, tolong beri rahmat kepada aku. Itu pun berkait juga, kata Tok Guru. Kenapa rahmat? Jawabnya kerana kasihan. Apa yang Tuhan kasihan kepada kita, kita tidak. Apa yang Tuhan kasihan kepada kita, kita tidaklah buat senarai kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, senarai yang Engkau kena kasihan kepada aku beginilah. Berilah anak soleh, berilah tubuh yang sihat, berilah jiran-jiran yang tidak khianat kepada aku, berilah harta segera, berilah harta rezeki-rezeki yang halal. Kita tidak buat senarai macam tu, kata Tok Guru, ya. Bahkan kita kira begini, Tuhan, nampak apa yang mustahak, berilah Tuhan. Engkau nampak aku mustahak kepada anak yang soleh, maka Engkau berilah aku anak yang soleh. Engkau tengok aku ini mustahak kepada kesihatan, maka berilah aku kesihatan. Engkau tengok ibu bapa aku toksir ataupun tidak mahu sembahyang, maka tolonglah buka pintu hati ibu bapaku untuk sembahyang. Apa sahaja yang Engkau tengok perlu, aku ini perlu kepada rahmat dan kesan, kasihan belasmu, maka berilah, ya Allah. Ni caranya, maknanya dikira-kira begini. Bahkan kita kira begini dengan Allah selalu, ya, mohon kepada Allah apa yang Allah rasa perlu, bukan kita perlu. Allah buat sampai kita perlu apa yang sepatutnya. Itu makna warhamni. Wahai Tuhan, minta tolong beri rahmat kepada aku dan kasihan belas. Warhamni selalu kita baca sembahyang, ya, antara dua sujud. Contohnya kita terjumpa orang lapar,
Takkan dia hendak belajar, dia kata, awak lapar, mari kita dengar, mari kita pergi dengar orang ceramah. Mana boleh orang lapar dia tidak perlu kepada ceramah. Dia hendak nasi. Jadi apabila kita terjumpa apa sahaja benda yang dikira perlu, kalau kita boleh memenuhi kehendak dia, maka ertinya kita sudah kasihankan dia. Orang lapar ajak pergi dengar ceramah, dia takkan kenyang. Ketika itu dia perlukan nasi dan duit. Tu. Maksudnya kita nak buat satu benda mesti ada kaitannya. Jangan kita ikut suka hati. Kena ikut keperluan. Kalau dia lapar, ajak dia makan. Ataupun beri dia makan. Ataupun beri dia duit. Kita pergi berceramah di tempat orang miskin, di pantai. Kata Tok Guru. Tempat yang orang hidup, kais pagi, makan pagi. Kita berceramah minta orang pantai menderma. Ayatnya berkenaan pahala orang yang menderma. Dia hendak makan nasi, beras pun tidak ada. Ini orang panggil ceramah. Orang panggil penceramah yang tidak pandai atur. Tidak pandai pulas skru. Tidak kena dengan nat. Nat 9, skrunya 12. Jadi tidak ketat sokmolah, kata Tok Guru. Sampai bila-bila pun tidak jadi. Ini maksudnya contoh yang Tok Guru bagi, ya, nak berceramah di kawasan orang miskin. Bila berceramah, ceramah pasal derma, pasal infak. Orang yang tersebut, kawasan tersebut makan nasi pagi, beras pun tak ada. Kita dipanggil penceramah apa? Maksudnya penceramah yang tak kena. Tidak pandai atur, kata Tok Guru. Tidak pandai pulas skru. Dia punya ibarat itu. Maksudnya apa? Tak mengena langsung. Skru lain-lain saiz. Kita pasang juga. Akhirnya tak jadi. Nat 9, skrunya 12. Jadi tidak ketat. Longgar semua. Itu juga bab ceramah. Orang miskin kita minta derma, minta sedekah. Tak jadilah. Ni kena renung bab-bab. Sebab itu sebelum kita berdoa, kena ada benda kita target dalam hati kita, kata Tok Guru. Kita berdoa dalam keadaan sakit. Kita bangun, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah beri rahmat kepada aku. Rahmat yang kita perlu, kita itu sihat. Kalau kita tumpukan pada bacaan warhamni, kita ketika kita baca Rabbirfirli warhamni, waktu kita duduk congok ketika itu, ketika duduk dengan 2 sujud. Maksudnya rahmat itu pertolongan orang, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang Tok Guru bagi tahu itu rahmat pada orang yang sakit. Kita minta perlu yang sihat. Ada target, ada benda yang kita target, kena mengena dengan kita minta. Maka berdoalah, ya Allah, kasihanlah kepada aku. Aku tengah sakit, Tuhan. Tubuh sakit, pitih tidak ada, anak-anak menangis. Ya Allah, ya Tuhan, kasihanlah kepada aku. Berilah makanan dan berilah rezeki yang halal. Bukalah pintu hati-hati orang-orang kampung supaya kasihan, supaya bawa beras kepada aku. Bukalah pintu hati segala malaikat langit supaya orang di muka bumi ini kasihan belas kepada aku. Ni nampak, minta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Dinasihatkan kita. Kita tumpukan perkataan perhatian bila kita baca warhamni. Begitu juga wajburni, bermakna wahai Tuhan, tolong timbal, tolong seimbangkan aku. Timbal ini maknanya kita ada kekurangan sedikit. Kalau engkau tidak tolong timbal, maka kekurangan ini akan terus berkurang. Ketika itu kita ingatlah apa yang perlu ditimbal. Timbal masalah ekonomi,
timbal masalah keluarga, mertua, menantu, adik ipar, kakak ipar, jiran, kerajaan ataupun masalah rakyat. Apa saja benda yang kita berasa mustahak untuk ditimbal, maka bila dibaca wajburni, dan kita ingat benda-benda yang perlu ditimbalkan. Maksudnya diseimbangkan. Seimbang menghala kepada Allah Ta'ala. Ini dengan keadaan semasa sekarang pun kena ditimbal balik. Kemana sebenarnya bahawa kita seimbang. Sekarang masih tak seimbang, sebab tu terus menegak nombor kes positif. Maksud apa? Kemungkinan besar masih lagi tak ditimbal, masih lagi tidak disepadankan, tak balance lagi. Tidak boleh menghala bab berkurang, dia terus menegak, bertambah-tambah lagi penyakit. Kata Tok Guru, jangan duduk congok sebut di mulut, automatik keluar. Rabbirfirli warhamni wajburni. Tetapi hati kita merata-rata di kedai kopi dan di pejabat. Kalau Tuhan tidak makbul doa kita, memang betul lah begitu. Kerana apa? Kerana kita sendiri tidak padu kepada Tuhan. Sebut automatik macam kaset. Tekan butang terus berbunyi di radio. Ia keluar sendiri begitu sahaja. Rabbirfirli warhamni wajburni. Keluar sendiri saja. Maksudnya tak tahu. Itu yang tak menghayati apa yang kita baca dalam sembahyang. Sedangkan sembahyang ini kena ada rukun qalbi. Qalbi maksudnya hati. Rukun qauli, ada bab ucapan. Kemudian ada rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan. Jenis hati kita kena baca guna hati sepenuhnya. Wajburni, wahai Tuhan, tolong timbal. Timbal apa? Pasti sudah ada program tetap di dalam hati kita mengenai benda ini dan benda itu. Kita minta kepada Allah Ta'ala seimbangkan. Bimbang terberat satu tempat yang mengharamkan, contohnya. Sebab itulah bacaan dalam sembahyang tidak boleh serupa. Naqaratid dik, Nabi kata baca macam ayam patuk padi, patuk-patuk, kemudian terlekat di dalam halkum sebab baca cepat sangat. Hendak cepat telan. Jangan begitu, kata Tok Guru. Bacalah sepatah-sepatah. Kalau kita tidak sempat habiskan bacaan Rabbirfirli sebab kereta hendak bergerak, baca setengah sahajalah, kata Tok Guru. Rabbirfirli, Rabbirfirli. Dan berhenti setakat itu. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Jangan baca Rabbirfirli. Cepat-cepat, jangan dibaca. Takbir, jangan kita cepat-cepat. Bertenang. Waktu sembahyang ni dipesan kita untuk bertenang. Malaikat pun tidak reti hendak tulis bagaimana, kata Tok Guru. Melayu ke, siam ke yang membaca. Apa? Terlampau baca, laju. Sebab tu jaga kesempurnaan solat kita, kata Tok Guru. Kadang-kadang orang solat memang solat, tapi kadang-kadang tak di ruhnya tidak ada. Kalau kita memang banyak kerja, bacalah Rabbirfirli. Kemudian terus baca Allahu Akbar. Baca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian terus takbir Allahu Akbar. Jangan baca cepat sangat, kata Tok Guru. Ini bukan cara orang sembahyang. Kena faham molek-molek, elok-elok kedudukan kita. Jadi perkataan ba tadi, kena ingatlah satu huruf itu. Sebab itu orang tasawuf kata Al-Quran sebuah. Ini duduk di dalam Al-Fatihah. Dan di Al-Fatihah itu sendiri duduk di dalam huruf ba. Perkara cetusan dari fikiran orang tasawuf itu bendanya ringkas. Tetapi bila kita perhati, ia memang betul. Seluruh Al-Quran duduk di dalam Al-Fatihah. Sebanyak mana hukum nasihat dan sebanyak mana apa pun duduknya di dalam Al-Fatihah belaka, kata Tok Guru.
Dan Al-Fatihah sendiri pun semua sekali duduk di dalam huruf ba. Satu huruf itu sahaja. Kerana sikit-sikit dengan Allah dan sikit-sikit dengan Allah Ta'ala. Tu nak ditunjukkan kita ni kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak diterjemahkan huruf ba. Tu. Okay. Al-Quran ni dirangkumkan dalam surah Al-Fatihah. Dan bila Al-Fatihah pula dirangkumkan dalam huruf ba. Tu diceritakan oleh Tuan Guru dalam bab basmalah, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang kedua dalam muka surat 27, tafsiran Tuan Guru, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni ayat kedua dalam Al-Fatihah. Tok Guru menceritakan kita masuk ayat Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji untuk Allah, Tuhan semua alam. Segala puji bagi Allah. Puji dalam ayat ini orang Kelantan panggil mujur. Allah mujurnya demo mari. Tu. Allah nasib baik awak datang. Tu dia punya maksud sebenarnya. Mujurlah kereta aku tidak terbalik. Allah, mujurlah kereta aku breaknya makan. Mujurlah ada duit, mujurlah anak-anak balik. Itu maksud yang dipahamkan oleh orang Kelantan. Bab puji, dipanggil puji. Puji itu maksudnya mujur. Mujur itu maknanya bagi Alhamdulillah. Kita kata mujurnya demo ataupun awak mari datang. Kadang-kadang kita kata begitu. Betulkah hati dia percaya begitu? Kenapa tidak kata Alhamdulillah? Mujurnya demo mari. Kerana orang datang tengah kita susah. Katanya kita mati tengah bukit. Kita bawa anak isteri, anak kecil pula menangis. Buka tingkap bunyi harimau. Bunyi aum-aum, bunyi harimau. Tengah keadaan begitu datang kawan. Allah, kenapa berhenti tengah bukit? Kita pun kata mujurnya demo mari. Tidak kata Alhamdulillah. Mujurnya demo mari. Inilah beza antara orang Melayu dengan orang mukmin. Itu perkataan Alhamdulillah. Puji pada Allah yang sebenarnya. Orang Melayu panggil mujurnya. Tapi kalau betul-betul mukmin, dia akan bercakap Alhamdulillah. Mujur demo mari. Orang Melayu dia berhenti setakat mujur demo mari. Tidak kata Alhamdulillah. Mujur Tuhan buka pintu hati demo. Digerakkan kaki demo mari tempat kawe susah. Perkataan yang sebenarnya ini dalam Alhamdulillah untuk orang Melayu. Ketika itu kita boleh cam terus, aku ini orang Melayu ataupun orang Muslim. Kalau kita start dengan Alhamdulillah, maka Alhamdulillah aku ini Muslim. Dia perlu ditambah lagi. Tetapi kalau start dengan mujurnya demo mari, dengan Tuhan tidak ingat sikit habuk pun. Orang Melayu kah macam tu atau orang Siam? Ni Tok Guru tanya. Pasal apa? Dia tak ingat langsung nak bersama dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Kemungkinan pergantungan dia tidak ada dengan Allah Ta'ala. Dia masih lagi harap pergantungan dengan makhluk. Tu yang dia terlupa. Alhamdulillah. Melayu dengan Siam serupa saja, kata Tok Guru. Melayu, Siam, Cina, Arab semuanya tidak ada harga belaka. Yang ada harga hanya Muslim. Cina Muslim, Melayu Muslim, atau orang putih Muslim. Baru ada harga dia. Tu
bangsa kadang-kadang tak jadi harga, tak ada value. Apabila ada bab Muslim tersebut, baru ada nilainya. Pasal apa? Di sisi Allah Ta'ala dia dekat, ada kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Yang ada harga hanya Muslim. Muslim Cina Muslim, Cina Muslim, Melayu Muslim, orang putih Muslim, baru ada harga, kata Dr. Guru. Selain main bangsa begini, satu sen tidak laku dijual, tidak laku jual di akhirat, tidak laku di pasaran akhirat. Yang ada bab Melayu Muslim, Cina Muslim, dan mana yang ada bab kaitan dengan Muslim, tu yang laku mahal di akhirat. Jadi oleh yang demikian, kata Tuan Guru, apabila kita sebagai manusia duduk di atas di dunia ini, kita tahu yang kita ini serba kekurangan. Orang kaya setara mana sekalipun, tetapi tetap kekayaan dia masih kurang. Orang miskin pun kurang cara miskin dia. Maka oleh kerana itu manusia kena sedar bahawa dia berkehendak kepada orang lain. Orang kaya kadang-kadang telefon kawan dan kadang-kadang telefon kuli dia. Itu tandanya dia tidak boleh kaya kalau dia tidak bergantung kepada orang lain. Dia tak boleh sendiri-sendiri kaya. Mesti ada pergantungan dengan lain. Ada relation dia. Tak ada terus-terus jadi kaya seorang-seorang. Kita orang miskin begitu juga. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang itu, jumpa orang ini. Misalnya kita berhutang. Oleh kerana manusia ini sedar bahawa dia lemah dan tiap-tiap yang lemah mesti bergantung dengan orang lain atau sesama kawan dia. Dan apabila bergantung dengan orang itu pula boleh sempurnakan hajat dia. Maka dengan sendirinya dia kata, mujo demo ada. Tu. Dia tak cakap Tuhan, dia cakap mujo demo ada. Mujo kereta KW tidak terbalik. Kalau kita tengok tadi, mujo inilah yang kita sebut Alhamdulillah dalam bahasa Arab. Tu beza Melayu, mukmin, bahasa Islam, bahasa orang yang sayangkan Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, segala mujur datangnya daripada Allah belaka. Kereta tidak terbalik pun mujur kerana Allah. Kereta lekat brek pun mujur kerana Allah. Minyak kereta tidak ada bila slot poket ada duit. Kita kata mujur. Mujur ada duit. Alhamdulillah. Tu. Nak kenakan tepatnya di mana letaknya Alhamdulillah. Jadi segala mujur dan tuah ini ialah kepunyaan Allah. Tidak kerana orang datang, brek makan ataupun kereta tidak terbalik. Tidak kerana itu ataupun kerana ini. Punca segalanya datangnya daripada Allah. Dengan sebab itu segala mujur ini kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kepunyaan orang. Apabila mujur dan dipuji itu ini kepunyaan Allah, maka segala-gala puji mesti diserahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu adalah hak dia. Apa yang kita sebut mesti ada bab Alhamdulillah. Pasal apa? Yang berhak dipuji adalah Allah. Kita tak berhak dipuji. Kita hamba Allah Ta'ala. Yang berhak dipuji Alhamdulillah. Kalau kita dipuji, kita pun sebut Alhamdulillah. Tu jaga sikit. Tu cek hebat kita tak hebat di sisi Allah. Bila kita dipuji kita senang terus sebut Alhamdulillah. Kadang orang tak suka dipuji. Ni yang saya catat pada Tuan Guru, ramai orang tak suka dipuji walaupun betul. Ataupun ramai orang suka dipuji walaupun betul. Itu manusia. Tidak ramai orang suka dikeji walaupun dia betul. Nak kena faham tu.
Ini pun sama. Kita dipuji, kita kena sebut Alhamdulillah. Jangan tambah. Syaitan tak berhenti, tuan-tuan. Syaitan suka hias. Kita dah elok dah sebut Alhamdulillah, tapi hujung tu kita tambah. Tahu tak apa. Tu jadi rosak. Nak hebat juga. Nak terasa tegak juga. Tu yang tulis Alhamdulillah. Tahu tak apa. Ini yang rosak pahala kita. Rosak yang patut kita jaga. Jadi segala mujur dan tuah ini ialah kepunyaan Allah. Tidak kerana orang datang ataupun kereta brek makan ataupun kereta tidak terbalik. Tidak kerana itu atau kerana ini. Punca segalanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu segala mujur ini kepunyaan Allah, bukannya kepunyaan orang. Bila mujur dan puji itu kepunyaan Allah, maka segala-gala puji mesti diserah kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, puji itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Tuhan. Dia tidak kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji datangnya daripada Allah. Tidak dikata begitu. Puji itu hak Allah. Apabila dipuji, mujur dan tuah ini adalah hak Allah juga. Maka segala-galanya yang jangan diberi kepada orang. Mujur demo, mujur duit, mujur ubat. Tu mujur doktor. Tidak kena macam itu. Kamu tidak kena beri hak Allah. Kamu beri kepada orang. Kamu tidak kena beri hak aku, kamu beri kepada orang. Itu cara Islam memasukkan akidah yang pertama di dalam hati orang bersembahyang, yang membaca Al-Fatihah. Segala-gala benda ini adalah milik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hari-hari kita baca Fatihah mesti faham semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Tok Guru lagi, apabila rumah itu rumah kita, apabila rumah itu rumah kita, walaupun rumah kita itu bangsal siapa ni? Bangsal Pak Leh. Bangsal itu buruk macam mana sekalipun, apabila kita kata hak Pak Leh, datanglah polis setara mana besar sekalipun, dia hendak masuk pagar ataupun muka pintu dengan tidak beri salam, dia tetap tidak boleh masuk. Ni contoh yang dibagi tahu. Pasal hak tu hak Pak Saleh. Pak Leh. Tuan rumah kata, encik, ini rumah saya. Buruk-buruk pun ini tetap rumah saya. Encik tidak boleh masuk kalau saya tidak izin. Kalau hendak masuk juga, encik berdosa. Encik akan dibakar di dalam neraka di akhirat kelak kalau tidak minta maaf. Macam itu cara dia. Pasal apa? Yang berhak tu tuan punya rumah. Oleh sebab itu, orang macam mana besar sekalipun, dia kena hormat kepada tuan rumah, kerana rumah ini diberi milik oleh Allah kepada dia. Bukan setakat kerajaan saja yang diberi milik. Allah pun ada berkata, apabila kamu buat sesuatu, maka itu hak kamu. Kalau orang lain langgar, curi atau masuk merompak, maka dia berdosa. Dia hendak masuk boleh, tetapi dia berdosa. Akhirat kelak dia kena sujud di tapak kaki Pak Leh. Tu. Kebenaran tu tidak ada. Kita di dunia ni menumpang rumah, menumpang tempat tanah Allah Ta'ala. Mesti ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara Islam ajarnya, yang menyebabkan orang macam mana handal sekalipun, apabila berjumpa dengan orang lain, dia berasa aku hamba Tuhan, dan orang lain pun hamba Tuhan juga. Tuhan ini hanya satu, tidak ada yang lain. Tidak kata benda ini berhak kerana aku besar, ataupun dia tidak. Ataupun dia itu tidak berhak kerana dia itu miskin. Tidak begitu, kata Tok Guru. Kedua-duanya sama hamba belaka. Akidah kita ini yang akan menyebabkan hendak kata ini demokrasi.
bukannya demokrasi barat. Hendak kata tonggak keamanan, inilah tonggak keamanan yang sebenar. Yang mana tak boleh kita ambil hak orang lain. Hebat macam mana pun, dia tetap hamba Allah. Kita pun hamba Allah Ta'ala, dia pun hamba Allah Ta'ala. Bila langgar peraturan, akan Allah tuntut besok. Tetap berdosa. Ini contoh yang Tok Guru bagi. Tonggak keamanan bukan datang daripada polis, askar ataupun kerajaan. Tonggak keamanan ialah akidah di dalam hati manusia, sesama manusia, yakni segala makhluk atas muka dunia ini, lillah, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ia kepunyaan Allah, maka kita boleh memerintah sekadar mana dibenarkan oleh Allah sahaja. Jika Allah tidak beri, maka kita tidak boleh buat. Kalau begitu juga kita akan, kalau buat juga kita akan berdosa. Apa yang Allah bagi, itulah yang kita boleh buat. Takat tu. Ada undang-undangnya, ada limitnya. Dosa itu menjadi modal yang paling besar bagi menyekat orang-orang jahat daripada meneruskan kepuasan nafsu mereka. Itu dipanggil dosa. Nak menahan orang daripada maksiat ataupun berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tok Guru sambung terus ayat, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari agam, atau disebut juga hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Kepadamu saja kami hendak berabdi. Dalam Al-Fatihah. Diteruskan lagi ayat, wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu sahaja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, pimpinlah kami ke arah jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah kamu berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, tidak mahu jalan orang-orang yang kamu murka. Waladdallin, dan juga tidak mahu jalan orang-orang yang sesat. Amin. Wahai Tuhan, tolong mustajabkan doa ni. Surah Al-Fatihah daripada 4 sampai ke ayat nombor 7. Kata Tok Guru, kita sebutkan sebelum ini bahawa mula-mula sekali sebelum baca Al-Quran kita diminta berlindung, atau orang Melayu sebut berjampi. Sebelum baca Al-Quran kita diminta berjampi dahulu. Di dalam bahasa Melayu tua kita sebut jampi, tetapi dalam bahasa orang beragama kita sebut berdoa. Itu beza dia. Kita minta kepada Allah supaya dilindungkan kita daripada syaitan. Sifat syaitan tidak ada masa pun dia menjadi baik. Bahkan selama-lamanya dia Al-Rajim. Al-Rajim maksudnya makhluk yang kena rejam. Orang Kelantan sebut kena tagor, kena lontar, kena rejam. Jenis kena tagor serupa gajah dan harimau. Apa semua yang datang dekat rumah kita tagor kerana ia jahat. Di antara benda paling jahat di muka dunia ini ialah syaitan. Syaitan itu adalah satu daripada makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata. Termasuklah juga malaikat. Termasuklah juga dosa, pahala, syurga dan neraka. Benda ini semua adalah benda ada. Tapi kita hendak tengok tidak boleh. Ini diceritakan. Maksud Ar-Rajim sampailah bab dosa dan pahala. Masih insyaAllah. InsyaAllah. Panjang lagi tuan-tuan cerita Fatihah ni. Nak dibaca. Bahasa dia yang dalam sikit. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pengertian daripada Tuan Guru ni Abdul Aziz. Ringkas daripada tafsiran Al-Fatihah ayat 4 hingga 7. Tak habis lagi, panjang lagi. Kita akan sambung besok.
sambung besok dengan Al-Fatihah, insyaAllah. Ayat ketiga, ni tak habis lagi. Ayat nombor 2, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, ya, insyaAllah. Panjang lagi insyaAllah. Kita sambung esok untuk ayat yang sama juga, pengertiannya. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan ya, kita terus berdoa. Doa maksudnya bismillah yang kita baca tadi, basmalah, kita bersama dengan Allah Ta'ala. Terus kita dengan Allah Ta'ala, walau apa pun berlaku, kita tetap bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Kita sudah hingga surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma tawil a'marana wasahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa qdi awajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Taghasanna bizil wajabaru wa tasanna malakul allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su ya Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairul asma. Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Jumpa lagi. Terima kasih pada surau Kasawari, Pak Men Kasawari, Balakong Seri Kembangan, insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah.